لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada malam ini untuk kita bersama di surau ini, dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi pengajian daripada fiqh sirah ini pada meneruskan kisah bagaimana cabaran yang telah dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal dakwah, pada awal perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung lagi beberapa nama, antaranya di kalangan muslimat, di kalangan sahabat muslimat, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ujian kepada mereka untuk menilai sejauh mana iman mereka, sejauh mana teguh mereka, dan ujian itu akan dikenakan kepada semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk menilai setakat mana iman yang disebut-sebut, yang dilaung-laungkan. Allah menyebut dalam Al-Quran, hasiban nas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi ujian iman kepada orang yang mengaku beriman untuk menilai sejauh mana dia teguh iman dia, sejauh mana dia benar-benar yakin dengan kepercayaan, dengan sebutan yang dia sebut, dengan perkataan yang dia lafazkan, yang mengatakan bahawa dia beriman. Jadi tuan-tuan muslimin hadirin sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah sahabiah muslimat. Antara nama yang disebut siapa dia ialah Zunairah dan Nahdiyah, serta anak perempuan Nahdiyah, dan juga Ummu Ambas telah memeluk Islam, dan musyrikin telah menyeksa mereka dengan siksaan seperti yang disebutkan. Bagaimana mereka diseksa? Contohnya bagaimana Zunairah diseksa oleh tuan dia, oleh keluarga yang memiliki dia. Dia adalah hamba, sehingga kan buta mata dia, sehingga disebut kepadanya, tengok pandangan kamu, tengok apa yang telah dibuat oleh Lata dan Uzza kepada kamu, buta mata kamu. Tapi Zunairah dengan yakin, iman yang kental, dia kata semua tu tipu je. Dia yakin bahawa Allah pasti akan kembalikan penglihatanku ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah. Pandangan Zunairah kembali melihat, kembali pulih, daripada buta kembali pulih. Boleh. Baik. Buka pintu tu. Bagaimana Zunairah daripada buta matanya akibat diseksa, Allah takdirkan dia kembali pulih, dapat melihat. Jadi orang kafir Quraisy pun terkejut. Kata dah, ini sihir Muhammad, dia kata pula. Itulah manusia yang menjadi musuh Islam. Dia akan cari jalan nak kata apa kat Islam ini. Masa dia buta, mereka kata inilah pandangan daripada Lata dan Uzza, Tuhan mereka lah, patung-patung yang mereka sembah. Ini kisah Zunairah. Begitu kisah Nahdiyah dan anak perempuannya
Ummu Abbas juga begitu. Kisah Jariyah, seorang Jariyah dari Bani Muammil telah memeluk Islam. Mereka adalah penduduk bagi Bani Adi. Umar bin Al-Khattab ketika belum Islam telah memukulnya sehingga jemu. Sehingga jemu tu masa beria benar lah. Bukan kata pukul main-main ni. Sampai jemu. Ya, sampai tak mahu dah. Seksa benar. Kata Umar Al-Khattab, aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan aku sudah jemu. Sudah cukup puas hati maksudnya. Puas lah. Dibantainya. Kepada siapa? Wanita, sahabiah, muslimat. Bagaimana cabaran yang dihadapi oleh generasi terawal Islam. Di antara ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah uji nak nilai iman mereka, sejauh mana iman mereka. Rupanya mereka hebat. Ya. Mereka tak berganjak walaupun mereka wanita yang kononnya dianggap lemah, tetapi punya iman yang kental. Walhal mereka hanya baru je masuk Islam. Tapi kenapa kental? Kerana yakin. Ya, yakin. Beza dengan kalau dah lama masuk Islam ni, dia tak pernah yakin. Beza tuan-tuan dia. Orang yang convert Islam, yang convert menjadi Muslim atau Muslimah, dengan orang yang dah lama Islam, Islam bakar lah kita kata. Dia lain. Dia lain kadang-kadang tu. Semangatnya lain. Ya. Kadang-kadang dia convert Muslim, kadang dia lebih hebat lagi, lebih rajin lagi, lebih beramal soleh lagi. Kerana dia yakin bahawa yang dia pilih ni pilihan yang benar. Walaupun dia disisihkan oleh keluarga dia, walaupun dia dipulau oleh kawan-kawan dia, walaupun dia dinafikan pelbagai hak oleh orang yang anti, benci kepada anutan Islam dia, tetapi dia tetap teguh dan yakin. Kita boleh baca banyak kisah-kisah orang kata mu'allaf. Walaupun dah lama orang tak lagi mu'allaf dah lihat. Bahkan kalau dah lama tu dia lagi hebat lagi. Kerana kita pun jadi mu'allaf pula. Atau kan, agama pun tak nak beramal. Nak kena jinak mu'allaf ni yang dah dijinakkan. Kita ni nak kena jinak balik. Supaya semayang, rajin mengaji, rajin ibadat, rajin beramal. Kita dah kata kat orang tu mu'allaf. Berapa lama dah mu'allafnya? Berapa puluh tahun dia. Bukan mu'allaf lagi tu. Terbalik kok kita jadi mu'allaf pula. Atau jinak dengan masjid pun hidup. Ya, ngaji pun hidup, semayang pun celun-celam. Ibadah pun tak tukar hala. Macam orang mu'allaf lah, kira macam nak pujuk balik. Nak dipujuk balik supaya jadi orang Islam yang benar-benar beramal dengan Islam. Jadi Abu Bakar membeli Jariyah ini serta membebaskan mereka seperti mana beliau membebaskan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Musyrikin juga telah mengikat sebahagian sahabat dalam kulit unta dan lembu, kemudian melemparkan mereka di tengah-tengah panas padang pasir. Cuba tuan-tuan kita bayangkan ujian iman yang dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu. Dan ini merupakan sunnatullah. Ya, umat-umat terdahulu diuji sebegini. Orang-orang yang beriman, orang yang beriman mana mengikut ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, diuji iman mereka. Ya, diuji iman mereka. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya, kan? Diancam. Apa Allah Taala sebut dalam Al-Quran? La illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kalau kamu tak berhenti daripada berdakwah ni Nuh, tak berhenti daripada memperjuangkan agama ini, tak berhenti daripada menyebarkan ketauhidan kepada Allah, wahai Nuh, warning dekat Nuh, Nabi Nuh AS, kamu kelak akan jadi orang yang dipunggir. Mana yang akan marjum, dia akan direjam, yang akan dipunggir, yang akan dilempar batu, yang akan diserang, yang akan disesa. Ini tindak balas kaum musyrikin, orang yang tak gemar kepada dakwah. Ya, dakwah turun temurun.
Bukan sekarang je, bukan Nabi Muhammad je. Dulu pun berlaku macam ni. Ya, dulu pun berlaku macam ini. Begitu juga bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan kerja dakwah, perjuangan menyebarkan Islam, menyebarkan ketauhidan, mengajak beriman kepada Allah. Apa kata kaum dia? Apa kata masyarakat dia? Fama kana jawabu qaumi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Dan tidak adalah jawapan daripada kaum dia. Apa kata kaum dia? Melainkan apa kata mereka? Melainkan mereka berkata, bunuhlah Ibrahim itu dan bakarlah dia. Ya. Pergi bunuh, pergi bakar. Maknanya tak gemar sangat. Tak gemar. Itulah yang dihadapi zaman berzaman. Sampai zaman kita pun. Ya. Mana buat kerja agama, buat kerja menegakkan Islam ni, ada yang tak gemar. Ada jenis spesies yang tak gemar. Bukan spesies berbulu kat pokok tu. Tu kan. Itu apa binatang. Tapi perangai macam binatang jugalah. Perangai macam spesies kat pokok tu. Ya, tak gemar. Tak gemar tengok cantik. Tak gemar tengok indah. Dihudurkan, diburukkan Islam ini. Dicomotkan Islam ni. Ya, sikit punya masalah teknikal. Bukan main. Ya, mana diviralkan Islam ni menindas wanita. Contohnya, apabila datang isu apa? Isu contohnya isu khitan perempuan. Ni. Ya, isu khitan perempuan. Tiba-tiba ditakdirkan adalah kes terpencil, ada bayi yang mati. Dia kata tengok Islam ni aniaya pada perempuan. Tengok sampai mati. Kalau kes tu terpencil, selesaikanlah. Kalau dia kes tu ada kes jenayah, dihukum secara jenayah. Ya. Tapi tidak serai Islam tu nak kata khitan wanita gini, cara perempuan yang dibuat oleh Islam begini, terperuk, terperosok. Ya. Terperuk je, suruh orang wanita ni terperuk, bagi dia bebas. Bebas sampai terbabas-babas. Tu dipendak. Itulah yang dikenaki oleh musuh Islam. Ya, dia nak buat macam mana yang dibuat kepada bangsa dia sendiri, bangsa kafir yang dah parah. Ya, jadi dia nak bawa idea ini kepada orang Islam, kepada umat Islam. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ini yang dihadapi. Ya, maknanya itulah cabaran zaman berzaman. Apabila kita menyebarkan Islam, bawa risalah dakwah ni, pasti akan diuji iman kita. Ujian ni macam-macam. Mungkin kita tak sampai tahap Zudairah, tahap Dahdiyah. Tak sampai tahap tu lagi. Tapi kita diuji dah macam-macam. Bila kita jadi orang beriman ni, memang kita diuji iman kita. Sebab orang beriman, dia ada dia punya tahap dia, takat dia, hak dia. Dia tak boleh sebebas-bebasnya. Itu ujian. Ya, kita kena gemar benda tu. Benda tu benda gemar. Digemari oleh nafsu. Tiba-tiba bila kita jadi orang Islam, bila kita beriman, tak boleh saya beriman. Macam manalah hadis Nabi SAW, 7 golongan yang dapat naungan arasy. Contohnya apa dia? Ya, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan zatun mansabin wa jamalin, yang ada pangkat, derajat, reta, cantik, lawa, terang-tantang. Ajak apa? Berzina, maksiat. Tiba-tiba lelaki ni menolak dengan mengatakan inni akhafullah. Tu esok ya, kata nak tolak tu. Ya, aku takut pada Allah. Mak datin ajak, bagi duit. Kerja dengan dia, layan dia. Ya, jadi gigolo ke apa ke. Tapi orang beriman, inni akhafullah, walaupun ganjarannya lumayan. Lumayan lah. Orang cantik berkata pangkat, ya, ajak melakukan maksiat. Orang lelaki, tetapi kerana dia diiman,
maka dia menolak dengan kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini ujian kita atas muka bumi ni. Oh ya, kita orang bekerja diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Di tempat kerja kita, orang nak bagi rasuah, kita sewajarnya mengambil pendekatan. Ini golongan yang saya sebut tadi, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Moto yang kita patut ada dalam diri kita bagi orang yang bekerja. Ya, tak kena kerja atau kerja-kerja yang panas-panas ni. Oh ya, kerja-kerja yang memang punya cabaran berhadapan dengan rasuah ni. Atau negara kita tengok kadar rasuah macam mana. Ya. Mana kalau dia orang Islam, kalau dia orang beriman, dia kena jadikan ni apa yang Nabi sebut ni, salah satu golongan yang dapat nama Arash ni. Apa motor dia, apa tindakan dia? Inni akhafullah. Kata orang nak bagi, ya, kan senang nak tolak. Tu ujian tu. Ujian iman kepada kita. Kan senang orang nak bagi. Ya, nak bagi tu, nak bagi ini. Bagi macam-macam, minta. Kadang minta pun ada sekarang tu. Ya, minta. Itu rasuah. Tetapi sebagai orang beriman, kita kena yakin bahawa itu merupakan satu benda yang salah, haram. Ya, kita kena ingat inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Bukan senang nak sebut gitu ya. Sebut bahawa kita ni cabaran tu. Tapi itulah ujian iman. Ujian iman kita sekarang macam tu. Ya. Walaupun kita tak sampai tahap Zunairah, Nahdiyah, ya, Amir bin Fuhairah, tak sampai tahap Sumayyah yang diseksa, tapi kita juga ada proses penilaian iman. Ya, seksaan secara maknanya mental. Ya, diseksa secara mental. Oh ya, atau nampak duit ni, nak duit. Gelap juga ya, duit. Memang kita pun nak duit. Kebetulan pula yang nak diberi tu tiba-tiba waktu tu kita terdesak. Ada sebab terdesak. Apa lagi? Ya, naklah. Ni. Tu cabaran. Cabaran iman tu. Ya. Ini yang perlu dididik, yang diberitahu kepada penjawat-penjawat awam antaranya, terutama yang berada di posisi di bidang-bidang yang penuh berhadapan dengan cabaran rasuah ini khususnya. Ya. Kena bina jati diri, inni akhafullah, takut kepada Allah. Ya. Bukan sekadar tengok terus je mengambil peluang tersebut. Dia pun kata kalau dia tak ambil, nanti orang lain ambil. Ambil dia ambil. Tidak benar ya, ujar dia. Daripada orang lain ambil, jadi gitu. Daripada orang lain masuk neraka, sekali masuk neraka apa salahnya. Gitu pula ujar dia. Jadi tuan-tuan, ni cabaran. Ya, tapi begitulah umat terdahulu bagaimana mereka diuji. Ya, saya baca tadi bagaimana Nabi Ibrahim, ya, bagaimana kaum Lut dan kaum dia juga sama juga. Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Mereka berkata, kaum dia yang menentang Nabi Lut ni, kaum dia spesies apa LGBTQ ni, spesies homoseksual ni, spesies apa nama dah, geng siapa tak tahu lah tu ya. Ni geng siapa esok, tak tahu ya. Spesies ni lah. Ni kata dekat Nabi Lut, wahai Lut, kalau kamu tak berhenti daripada dakwah kami, ya, tegur kami, nahi mungkar kami, kamu akan jadi daripada orang yang terusir. Mereka nak usir. Itu ancaman kaum dia. Ni sibuk sangat Lut, labun sangat, tegur apa kami nak. Hantar kami lah. Ya. Hei kami nak laki dengan laki. Ya, apa masalah kamu Lut? Kan? Itu hak kami, hak provinsi. Hak provinsi berkata. Apa kira? Bahkan bila Nabi ada Nabi yang menyamar, Nabi pula, malaikat yang menyamar, yang menziarahi Nabi Lut, menyamar kan, malaikat ni bila dia penjelmaan dia menyerupai lelaki yang tampan, lelaki yang handsome. Ya. Dia pun tengok udah Talia dia pun atau gay LGBTQ. Pelik juga ya. Nafsu pelik ni. Benar tuan-tuan, nafsu pelik ni. Ya. Dia Talia tengok, jejaka tampan,
Mereka pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka kata, wahai Lut, bawa mari tu jaga tampan sadar maco tu. Kami teringin sangat, terliur sangat ni. Nabi Lut kata, mana boleh, tak boleh lah. Kamu nak keinginan kamu, naluri kamu, memenuhi keinginan kamu. Ni aku ada anak-anak perempuan ni, kau kahwinkan dengan perempuan ni. Oh, Nabi Lut, apa anak perempuan dia? Dia pun tak ngomel, tak nak. Apa barang anak perempuan, kami tak perempuan, kami teringin lelaki sama lelaki. Tu dia. Tu geng ni banyak lah ni. Dia iktiraf pula tu. Dia negara barat tu, dia iktiraf. Malaysia ni alhamdulillah dia malu-malu lagi. Dia malu-malu kucing lagi, alhamdulillah lah. Bila kita sebut dia malu-malu kucing. Kalau tidak, nanti meriah lah geng-geng macam ni. Pasal dah jadi ni, dah jadi boleh kahwin, boleh kerja dalam perkhidmatan awam, boleh macam di barat, di Amerika ke apa, jadi askar boleh. Jadi dia tuan-tuan dia, jangan buat pasal. Kita kena buat kerja dakwah perjuangan Islam ni, lantaklah. Dia pun tak nak, kita kena khabar kebenaran Islam ni. Jangan sampai tahap teruk macam mana yang berlaku di barat sana. Dah lah meriah dengan maksiat seumpama itu, meriah dengan penyakit. Itulah cabaran yang dihadapi oleh Nabi Lut kepada kaum dia. Begitu juga cabaran yang dihadapi oleh orang Islam, orang mukmin daripada kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa AS. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Dan mereka berkata, kami telah diseksa sebelum kamu datang, dan kami telah diseksa juga selepas kamu datang. Sebelum Nabi Musa datang ni pun mereka diseksa teruk oleh Fir'aun, laknatullah. Ni orang beriman di kalangan kaum Bani Israel. Mana orang mukmin ni sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaman berzaman, semenjak Nabi-Nabi terdahulu sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia, sampailah hari ni, sampailah kiamat. Macam-macam cabaran untuk menilai iman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sampai kiamat lagi ni, dekat-dekat besok lagi cabaran iman orang mukmin ini akan diuji. Dia akan terobik apa? Dajjal. Itu ujian yang memang fitnah dahsyat. Dajjal. Memang sebut pun Dajjal dah. Memang sebut pun geram dah, ngeri dah. Memang Dajjal. Dajjal dia bawa syurga yang sebenarnya neraka, dan dia bawa neraka yang sebenarnya syurga bagi orang mukmin. Dia boleh tahan ni. Mana makanan tak ada, orang beriman tak nak ikut dia, siap sampai ke buluh. Tapi Allah takdirkan masa tu apa yang mengenyangkan? Tasbih, takbir, tahmid. Itulah bahan yang mengenyangkan dalam keadaan tidak ada makanan. Sebab apa? Disekat oleh Dajjal ni. Jahatnya Dajjal ni. Itu sebab Dajjal ni bila zahir, beramai pengikut dia. Kaum Yahudi antara pengikut dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi sebutlah hadis, antara yang tergelik-gelik nak ngikut dia apa? Orang perempuan. Berhati-hati. Ini Nabi sebut. Orang perempuan. Sampaikan Nabi sebutlah hadis dia. Sehingga kan orang lelaki balik ke rumah, pergi ikat, pergi rantai orang perempuan ni, anak perempuan dia, isteri dia. Kata mana tak terliur. Dia bawa dengan TikTok kan, lebih daripada TikTok lagi. Ni. Menggeletik orang perempuan nak ngikut. Tuan-tuan, Dajjal ni yang buat pasir. Yang buat pasir. Tu sebab kena iman kuat, kena amal soleh kuat. Kita tak tahu zaman bila. Kita berdoa supaya dihindari daripada fitnah Dajjal. Pak Dajjal je fitnah dahsyat. Dahsyat fitnah dia. Dahsyat fitnah dia. Sampai ke orang tak kuat iman. Tu. Dalam hadis lain disebut Dajjal ni dia nak masuk ke
ke Madinah. Tapi dia tak dapat masuk. Maka dia gentok. Dia gentok 3 kali. Ya, bergegar. Keluar orang munafik daripada Madinah tu. Mana dia tak boleh masuk, tapi dia dapat apa? Orang-orang yang munafik, yang tidak beriman sebenar kan keluar. Geng dia. Tu dia. Bagaimana fitnah Dajjal ni. Dia tak boleh masuk ke Madinah, tapi dia buat dari luar je. Dia TikTok dari luar je. Terus pengikut TikTok dia. Keluar. Dia dahsyat tuan-tuan. Ya, dahsyat. Hari ni pun apa masalah ngikut dia? Hari ni pun tengok. Ya, orang yang ada tu fan dia kan sejuta ya. Ni tengok, esok ya. Yang like tu berapa? Usaha tak tahu lah berapa like dia dapat. Sikit je. Cuba buat pelik sikit. Tu dia. Ya, itu dah kena menggambarkan bagaimana orang ngikut tu. Benda merapu kan, benda tak tukar hala ni. Hati-hati barat tu pengikut-pengikut dia. Tak heran Dajjal besok lagi dahsyat. Pasal ujian dia lagi berat. Tu baru Dajjal. Belum cerita Ya'juj Ma'juj, belum cerita Dabatul Ard, binatang daripada perut bumi. Ya. Fitnah. Jadi dia tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang penting ya, kita jaga iman kita benar. Perkemas iman kita ni. Perkemas. Nak tukar minyak hitam, tukar minyak hitam. Tukar filter, tukar apa? Maksud perkemas elok-elok. Bagi dia rani enjin tu betul-betul. Bersihkan hati tu. Jangan berkerak je. Kena tukar minyak kan. Ikut dia punya tu. Berapa kilometer dia tukar? 5,000 ke 3,000 tukar. Mana bersihkan hati kita tu. Bersihkan hati. Ya, kita takut fitnah tu. Itu sebelum Dajjal lagi. Fitnah lah ni pun kita dah KO dah. Ya, mau fitnah zaman hari ni kita dah surrender dah. Tak tukar hala dah. Baru fitnah apa ni? Tak boleh rentas di era. Udah. Anggap hijau. Ngelijak kita. Macam mana fitnah besar nanti kita tak tahu. Ya, mau fitnah macam tu tuan-tuan. Ya. Fitnah akhir zaman yang dekat dengan kiamat lagi dahsyat, lagi dahsyat. Yang akan jadi kebingungan. Orang akan bingung. Macam apa mana ni? Apa cerita ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu cerita berkenaan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga memakaikan sebahagian sahabat dengan pakaian besi, kemudian melemparkan mereka atas batu yang panas membara. Bayangkan, pakai baju besi tu kan, baju besi tu kan, lepas tu lempar kat tengah panas, lempar dekat batu yang panas membara. Ada tengah panas pada pasir. Cukup dah. Dahsyatnya bagaimana ya. Kegiatan menyeksa orang-orang Islam ini agak lama dan terlalu menyakitkan, di mana tidak ada seorang pun yang diketahui oleh mereka tentang keislamannya, melainkan mereka akan menangkapnya dan menyeksanya. Itu dipanggil sebagai ujian, ibtila dalam bahasa Arabnya. Allah pasti menguji, dan mereka lulus ujian. Lulus. Ya, lulus dah. Mana lulus? Dapat P dah tu orang. Lulus. Bukan P lagi. Lesen penuh, lesen apa ni? Ya, pasal dah lama dah. Ya, walaupun mereka ni baharu, tapi mereka lulus ujian menilai iman mereka. Penilaian mereka lulus. Jadi harap-harap kita ni pun luluslah iman, insya-Allah, sampai ke akhir hayat kita. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ni, antaranya golongan yang lemah-lemah ni diuji oleh Allah. Kalau nak kira golongan lemah ni lah, dia dah lemah, tak ada apa, senang je, tak apalah, ikutlah balik demo. Ya. Tapi tak ada yakin tu. Kerana apa? Yakin tu, iman yang benar-benar yakin. Bukan sekadar sebut di mulut, tapi dalam hati yakin. Memang yang dipilih ni betul. Ni mana tak berganjak dah. Tak berganjak. Tak berganjak sedikit pun, walaupun diuji dengan pelbagai ujian. Ya. Nabi sendiri pun diuji. Pernah Uqbah bin Abi Mu'aid ambil kain, pergi jumpa Nabi, letak ni, rentak dekat leher ni, jerut leher Nabi, jerut kuat-kuat, sehingga Abu Bakar datang. Abu Bakar selamatkan, Abu Bakar tolak Uqbah bin Abi Mu'aid ni, dan disebut
Adakah kamu nak bunuh seorang lelaki yang menyebut bahawa Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu nak bunuh orang yang mengatakan Tuhanku ialah Allah. Dia bukan buat apa kat kamu pun. Dia kan mencuri harta kamu. Yang kamu nak aniaya dia buat apa? Tapi itulah tuan-tuan, ujian. Ujian pasti berlaku kepada orang mukmin. Ya, pelbagai ujian. Ya, tak kena ujian yang seksaan sebegitu. Seksaan dari sudut tadilah mental. Oh, dalaman. Dan tadilah ya, kita terhalang daripada nak buat benda-benda yang mungkar kerana kita orang beriman. Orang beriman, dia ada jati diri dia. Kan? Seperti saya sebut tadi, dia ada sifat apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Yang ni disemailah dalam diri kita, diri ahli keluarga kita. InsyaAllah. Ya. Yang kita duk riuh-riuh rasuah ini, dia perlu dididik supaya penjenayah rasuah ini dapat insaf. Yang menerima pun dapat insaf di kalangan orang mukmin ini. Sayang kalau orang Islam, orang beriman terlibat dengan perkara-perkara yang dilaknat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Okey, selesai dah tajuk tu tuan-tuan. Kita terus lagi. Kebenaran kepada yang lemah untuk menzahirkan kemurtadan. Ni. Ada satu pengecualian sedikit. Ya. Makna di sini bagaimana Islam membenarkan jikalau terpaksa darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaedah dia. Darurat membenarkan, membolehkan benda yang terlarang. Dalam Islam kan, kita diharamkan makan babi. Ya. Tapi waktu darurah dengan syarat-syarat, dia ada syarat lah. Ya, kita dibenarkan, diharuskan makan babi, makan daging babi tu. Tu. Waktu tak darurat jangan teringin. Ya. Waktu darurat bukanlah kata teringin, nak selamatkan nyawa. Sebab kenapa diharuskan makan? Kerana nak menyelamatkan nyawa. Ya. Islam suruh selamatkan nyawa, maka dibenarkan buat benda yang mahzurat, benda yang asalnya diharamkan. Macam daging babi tadi. Macam inilah asal hukum diharamkan daripada melafazkan kata-kata murtad, kata-kata kafir. Tetapi diharuskan apabila dah sampai tak darurah, terpaksa sangat-sangat, tak mampu nak buat apa dah, tak ada elok apa dah, tak tahan menanggung kesakitan, maka dibenarkan. Walaupun yang memilih jalan tu tak ramai. Ramai yang pilih jalan apa? Biar mati pun tak apa, biarlah diseksa pun tak apa. Yang tu pahalanya lagi besar lah. Ya. Tapi ni ada keharusan, pengecualian dalam syariat kita. Boleh. Boleh lah kadang darurat. Ni darurat ceritanya. Darurat ni dia ada dia punya syarat dia pula. Kan? Baru dia ugut. Kalau kamu begitu nanti kena tukar tempat kerja. Tu kan darurat. Tu takut. Lorat tu. Belum apa-apa. Darurat ni dah sampai pedang dekat sini, pistol kat sini ke. Nak dibunuh, diancam mati. Masa tu barulah pilih. Pilih pun molek je hati. Tetap kena yakin kepada agama yang dianuti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil mudah-mudah. Darurat sikit, darurat kita. Waktu kan darurat tu lorat tu. Lorat ya. Tu kan darurat. Kita tengok darurat ni. Ada dia punya peraturan-peraturan yang menjadikan dia darurat. Macam tadi lah makan babi kan. Darurah. Mana tak ada dah pilihan makanan lain dah. Tak ada lah, dah terkurung. Dulu ada apa kisah rakyat Malaysia terkurung di penjara Abu Ghraib, Iraq tu. Penjara tu diuruskan oleh tentera Amerika. Amerika dia bagi makan ikut dia lah. Daging babi begitu begini. Makanan kotor, makanan tak elok, makanan keji. Tu baru tak darurat. Macam nak cari mana lagi? Kan ada makanan lain, bukan boleh pilih, bukan boleh minta. Tak nak, saya nak makan ni pizza ke, nak makan KFC ke apa-apa. Ingat boleh ke? Duduk penjara macam tu, macam-macam perangai.
Nak makan, makan. Tak nak makan, sudah. Jadi kita nak selamatkan nyawa. Islam tak benarkan kita bunuh diri. Selamatkan nyawa, maka baru boleh. Nak selamat nyawa. Dia makan pun sekadar nak selamat nyawa je. Jangan dapat makan tu dia sampai terbelahak. Sampai sendawa berapa kali. Atau dapat barbecue ni, babi stick. Dia bagi jamu babi stick ya. Jangan gitu, itu dah tak betul kaedah dia ya. Daripada Sa'id bin Jabir, katanya, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi yang Nabi doakan dia turjumanul Quran, penterjemah Quran. Mana kalimah Quran yang tak difahami, ayat Quran tak difahami, sahabat rujuk ni Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas, Nabi doakan dia kan, Nabi doakan dia supaya jadi terjuman Al-Quran. Ya. Adakah orang-orang musyrikin menyeksa para sahabat Rasulullah dengan azab yang membolehkan mereka mengaku meninggalkan agama mereka? Jawab Abdullah, ya, demi Allah, sesungguhnya orang musyrikin telah memukul seseorang dari mereka, membiarkannya dalam kelaparan, membiarkannya dalam kehausan, sehingga ada yang tak mampu untuk duduk disebabkan sesaan berat yang dikenakan ke atasnya, macam Khabbab bin Al-Arat. Sampai duduk pun tak mampu. Teruk tuan-tuan, diseksa. Sampai nak duduk pun tak mampu. Kita berdiri, nak duduk pun tak mampu. Berdiri je, berjalan je. Ini sampai nak duduk terbaring. Teruk diseksa tuan-tuan. Bayangkan para sahabat diseksa. Macam tadilah Sayyidina Umar seksa sampai kita jemu. Tapi aku dah puas. Mana puas benar lah. Baloi benar. Bayangkan itu yang dihadapi oleh umat Islam selera mara kita di di benua India tu hari ni. Tengok dia pukul. Tuan-tuan tengok ke? Dia pukul dengan tu dia batang. Contoh apa batang rotan tu. Bayangkan rotan, bukan rotan kecil-kecil tu. Tengok dia libas semacam. Ya Allah. Kalau kita orang Melayu kena macam tu, rasa terus duduk situ je. Sebab orang Melayu ni tulang rapuh, lemah. Lemah sangat. Benar dah, cuba tengok. Demo tu. Tengok. Dengan bangsa dia pun kan. Dia punya batang kayu tu besar tu kan. Macam saya tengok orang Arab, tengok Arab Mesir macam tu ke? Boleh dia tak buat pistol, tapi dia buat tu. Jenis polis biasa tu kan. Bayangkan. Tak beratur dia elok. Libas gitu je. Rotan tu besar tuan-tuan. Kena sekali dekat, kalau kena dekat kita rasanya tak tumpah pun terlantar. Demo sakit-sakit juga, tapi nampak berambat lari kan. Kalau kita rasa tak lari dah, kena seliar tu duduk terus. Itu cabaran. Kita ni harap-harap janganlah kan lemah sangat bagi semangat sikit. Semangat nak beramal dengan Islam ni. Sehinggalah ia memberikan kepada mereka jawapan yang dikenaki, yang merupakan satu fitnah. Sehinggalah mereka berkata kepadanya, adakah Al-Lata dan Al-Uzza itu Tuhan engkau selain Allah? Dia terpaksa menjawab ya. Sehingga terpaksa jawab ya. Sebab mereka nak suruh kembali balik sembah, percaya balik Lata Uzza ni. Tu. Sehinggalah sekiranya anak burung yang terbang di atas mereka, mereka berkata kepadanya, adakah anak burung itu Tuhan engkau selain daripada Allah? Dia menjawab ya. Ia adalah sebagai tebusan daripada mereka, hasil dari kesungguhannya. Tu. Atau dah sampai terduduk dah, tak boleh bangun dah. Mana darurat kata orang. Tapi kalau dia ambil pendekatan terus juga, tak ada masalah. Kalau sampai mati syahid. Tapi dia haruskan dah terseksa teruk. Boleh dah ambil pendekatan melafazkan ucapan kufur? Boleh. Yang penting hati tetap yakin, beriman, benci kepada kafir, kepada kufur, kepada Lata, kepada Manat, kepada benda-benda yang selain daripada Allah, ataupun disebut dalam Al-Quran sebagai taghut.
benda-benda yang disembah selain pada Allah, tu dia beritahu taghut. Ya. Dan apa yang diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika mereka menyiksanya dengan kepanasan, meletakkan batu merah di atas dadanya dan pelbagai siasaan lagi yang dilakukan satu persatu, mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan engkau sehinggalah engkau mencerca Muhammad atau memuji kebaikan Al-Lata dan Al-Uzza. Ammar bersetuju mengikut kata-kata mereka dengan penuh kebencian. Oh tu. Beliau kemudiannya datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ammar dia dah teruk sangat. Mungkin dia tak sekental ibu dan ayahnya. Orang muda dia, orang muda remaja. Semangat lembik sikit. Lembik sikit lah kan. Orang tua ni biasanya makan garam banyak dulu ya. Makan garam dia. Maksudnya kental. Ammar ni bukan tak kental, tapi dia rasa dalam keadaan macam tu, dia rasa macam nak mengalah. Dia pun bercakap macam tu. Akhirnya dia pun bercakap lah, melafazkan ucapan kufur, ya, sebagaimana yang dikenaki oleh siapa? Oleh kafir musyrikin. Adakah perbuatan tersebut salah? Tak salah, kerana darurat, terpaksa dah. Walaupun bila Ammar cakap macam tu, timbul isu. Dia berkata Ammar dah kafir dah, Ammar dah kafir dah. Ada orang kata Ammar dah kafir dah. Maka ya, Ammar ni menangis jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya begini-gini, saya menangis. Maka Nabi tanya dia, bagaimana hati kamu? Apa hati kamu? Hati aku benci, hati aku tetap beriman ya Rasulullah. Aku benci mereka ni, aku benci Lata, Manat, aku benci syirik ni. Maka apa kan, turunlah ayat ini. Allah berfirman, man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang, tenteram dengan iman. Ya. Ada orang yang dipaksa kufur, dipaksa buat benda-benda yang bercanggah dengan Islam. Yang penting hati dia. Kalau dia dipaksa, dia buat macam mana, terpaksa, buat juga lah. Ya. Walaupun lawan tak mau juga, tapi kalau dia lawan terus, saya mati syahid. Tapi nak ambil pilihan, ya, buat juga secara zahirnya, buatlah, diharuskan. Yang penting hati dia tetap benci perbuatan tersebut, tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Macam kadang dilakukan ya, rejim Cina ya, komunis Cina buatkan umat Islam apa, Uyghur, Xinjiang, dipaksa, ya, dipaksa apa dia, bulan puasa dipaksa puasa, ditangkap, dibagi makan. Kita macam tu seronok sangat lah. Ya, disuruh puasa pun tak nak puasa. Kalau suruh macam tu, makan lah, terus je kita. Kita lah terbalik sikit. Dia mau dipaksa ni makan. Dan kalau tak darurat, makan juga, tak apalah makan. Haruslah kan pada dipaksa. Ada sebab tak ada makan, bagi makan babi pula tu. Dia saja je nak menimbulkan amarah, kebencian umat Islam. Tapi lah bila dia terpaksa, diharuskan, dibenarkan lah. Itulah hebatnya mereka nak jaga iman macam tu. Kita tak dipaksa pun, tak puasa pun. Ada dipaksa? Tak ada paksa pun berbuka. Kita je maksa dia, kita jom buka. Ya, jom buka. Buka ni mi kari Ahok ya. Mi kari Ahok. Ya. Tu jenis game tak puasa. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, lain ya. Mungkin kita ni rasa dah selesa. Tu dia rasa lain. Dia rasa mudah meninggalkan agama ni, tak nak sembahyang. Kita tak sampai tahap tak dibenarkan sembahyang. Tak dibenarkan sembahyang. Sehingga kita pun tak sembahyang. Walaupun dibenarkan, tak dilarang pun tak sembahyang, sehingga kita pun tak sembahyang. Ada tempat-tempat lain sampai nak sembahyang pun dihalang, nak sembahyang pun dilarang. Sembahyang nyorok-nyorok, sembahyang di rumah nyorok-nyorok, jangan cerita ke orang. Begitu sekali jaga iman, jaga Islam dia. Kita tak payah nyorok, mari je ke surau ni.
tak nyorok, tak ada pasangan pun. Kita bukan rejim komunis pun. Kita bukan rejim diktator komunis ke? Tidak. Jadi kita kena ambil peluang. Jadi dia tuan-tuan ayat muslimin dan muslimat, demikianlah kita dapati bahawa perintah dalam tahap yang lepas dengan tahap ini saling berlawanan, di mana sebelumnya kita membincangkan mengenai mereka yang syahid serta diseksa, sedangkan dalam tahap ini kita membincangkan mengenai mereka yang dipaksa untuk mengisyarkan keluar dari agama. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Ammar setelah beliau menceritakan kepada Rasulullah mengenai siksaan yang diterimanya, Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimanakah keadaan hatimu? Jawab Ammar, tetap tenang dengan keimanan. Jawab Rasulullah, sekiranya mereka menyeksamu lagi, maka lakukanlah seperti mana yang telah engkau lakukan. Ini tuan-tuan, ini pilihan kedua. Pilihan utama, afdalnya jaga, jaga iman. Tak nak kata-kata lafaz kufur. Kalau mati syahid. Kalau tak mati, pahala besar. Pilihan kedua, Islam benarkan kalau dah terpaksa, mana dibenarkan janji dalam hati penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah apa yang kita nak bicarakan pada malam ni tentang siksaan ujian dia. Ni. Jadi mungkin kita nampak ada kontra sikitlah cerita sebelum ini Zunairah dengan cerita Ammar bin Yasir. Tapi Zunairah ambil mana azimah kata orang. Azimah. Mana yang memang tak boleh dah teransur dah bab iman ni. Tapi Ammar ambil rukhsah. Ammar ambil rukhsah yang dibenarkan, ada kelonggaran dalam beragama bila dia timpa musibah, cabaran seumpama itu. Jadi dua-dua betul. Ya. Mungkin kita tak ada macam itu. Nun, orang yang duduk di mana tu? Dia apa? Arakan tu. Teruk disiksa. Boleh ambil rukhsah. Nak ambil azimah, pun lagi baik. Ya. Mana saudara-mara kita seagama di tempat-tempat yang diseksa. Tu, tempat-tempat diseksa. Tu kadang ada tempat-tempat tu sampai mereka pun tak tunjuk. Jambang pun buang. Janggut pun buang. So apa? Biasanya hak janggut ni orang Islam lah tu kan. Orang janggut buang tinggal bising je. Lebih tak ada lebih. Tak ada lebih-lebih ni. Tak ada lebih. Sebab apa? Identiti tu. Ya. Dan kita tengok bagaimana umat Islam disiksa begitu dahsyat. Beramai yang istiqamah. Walaupun ada juga yang ngedor, tapi itulah. Ya, ngedor tu bukan kerana mereka sebenarnya kerana dah teruk disiksa. Banyak kita baca sejarah umat Islam di Andalus dulu. Bila kan Andalus jatuh, kan Kristian dapat masuk, tentera salib dapat menjajah, memerintah. Dia pun mengadakan apa? Satu mahkamah, satu tempat soal siasat menghukum orang Islam. Dia hukuman yang tidak pernah berlaku dalam sejarah peradaban manusia. Dan alat-alat yang menghukum itu masih wujud lagi, disimpan di muzium-muzium mereka, yang pernah menyeksa umat Islam di Andalus dulu. Sebab itu umat Islam dulu yang lari, yang kena bunuh, semua tindakan. Namanya ada dalam Islam, tangkap. Bukan soal siasat tu apa nak bagi lepas ke tak lepas. Soal siasat tu tak ada apa sebenarnya. Sekadar nak buat. Bukan soal siasat, soal siap-siap terus. Ya, menyiap-nyiap je, bunuh terus. Hukum siksaan yang dahsyat tuan-tuan. Benda ni terbukti dan bahan tu, alat-alat yang ini masih ada lagi tu, yang disimpan di Sepanyol tu. Ya, apa kita peminat tegar. Pasukan Sepanyol. Ya. Peminat tegar sangat. Kena ingat sejarah lama. Saudara-mara kita tu bukan sekadar usir gitu saja. Bukan kata siapa nak pergi lepas tak ada. Habis. Tak ada nak lari. Itu sebab sehingga kan tak ada orang Islam di Sepanyol tu. Sampai habis. Kalau ada pun kodok-kodok tu memang menyorok mana-mana, sembunyi terus. Sebab mereka bunuh semau-maunya. Mereka tak mentinggal orang Islam
di tempat mereka. Kita lain. Tetap ramai lagi orang kafir, orang Kristian di negara umat Islam ni. Kita pergilah ke mana-mana pun. Mesir pun ada. Mesir ada, Syariah ada, Lebanon ada. Orang Kristian ni. Itulah yang berlaku kepada umat Islam di Andalus pada satu masa dahulu selepas kejatuhan kerajaan Islam Andalus. Jadi wallahu alam, saya berhenti setakat ni. Akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Jika ada sebarang pertanyaan tuan-tuan, sebarang pertanyaan, boleh. Langsung nampak kesan yang ada orang Islam tu langsung tak ada. Dia kan sama macam tu juga. Sama lah tu kan? Sama macam cerita Sepanyol macam tu lah. Memang tentera salib ni, dia akan buat, bila dia menjarah bumi umat Islam, dia hancurkan masjid, dia hancurkan apa peninggalan tanda-tanda Islam ni, habis dia hancurkan. Yang mungkin sebut tadi di Melaka, begitulah yang berlaku. Yang kita nampak Gah Kota Famosa, itu yang kita nampak. Yang kita nampak apa, gereja apa tu, gereja lama. Ada gereja tu dekat Melaka, dekat kota tu lah, gereja warna merah tu. Apa? Dia pun tak pernah jalan ke Melaka ke ni? Ada kan kota gereja kan, gereja lama kan, gereja lama tu. Itulah yang ditinggalkan. Itulah memang itu sebenarnya semua adalah sambungan daripada kekejaman Salibiyah. Portugal datang kan? Portugal datang walaupun ada cobaan meminta bantuan daripada kerajaan Osmania, tapi tidak berjaya. Tetap dikalahkan, tetap ni kan, kerana banyaklah sebab ceritanya. Tapi itulah, mereka bila dah dapat kota Melaka tu, mereka hapuskan segala identiti. Dan sebenarnya kita pun tak tahu berapa banyak orang Islam yang kena bunuh. Dan sebenarnya benda tu memang mereka akan buat. Di tempat-tempat lain pun memang itulah kerja mereka, bunuh orang Islam. Orang perempuan di rogo, dia macam-macam buat. Itulah kekejaman yang dia berbuat kan? Pak tentera salib ni, tentera Kristian salib, pasal era tu era peperangan salib berlangsung, bersambung-sambung, salib satu, salib dua dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam tu dia akan buat di mana-mana tempat dia pergi. Macam mana juga dia pergi ke Filipina. Sepanyol datang ke Filipina, tengok apa jadi. Filipina yang dulunya majoriti orang Islam. Manila tu sendiri, Filipina tu, Manila tu ada kerajaan Islam. Walaupun ada orang kata Manila tu asalnya fi amanillah, nama je fi amanillah, dalam keamanan daripada Allah. Orang pergi ke Manila, kesan-kesan tu memang ada. Kesan-kesan tu sebab ada lagi orang Islam di Manila tu ada. Dulu saya ada anak murid saya di Sabah tu. Dia cerita tok dia duduk di bandar Filipina, di Manila tu. Ada tu ni tempat dia. Mana ada kelompok orang Islam. Ni dia pun bukan orang Mindanao kan. Mindanao tu tentulah aku tu nak Moro kan. Ini di atas tu. Bagaimana Sepanyol buat kepada Filipina, itulah dia buat kepada mana-mana tempat dia mau pergi. Tapi ada tempat yang mereka pergi, kemudiannya ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Tengoklah pada semangat penentangan umat Islam macam di Aceh. Antara tempat yang lambat jatuh. Aceh, Belanda serang bertubi-tubi, tak jatuh-jatuh. Kemudian baru jatuh. Hebatnya semangat perjuangan umat Islam di sana. Itu ceritanya, wallahu a'lam. Ada lagi tu dah jika ada? Apakah pendekatan yang dibuat oleh pemimpin agama sendiri? Dan pendekatannya yang boleh mencegah rasuah yang berlaku di dalam pemerintahan. Bahkan dia disebut di setiap suku, setiap daerah, setiap negeri, setiap negara, tetapi tidak ada pendekatan yang dibuat. Contohnya menteri di Jabatan Pendidikan berkaitan dengan agama. Apakah kerana dia
dia takut pada kedudukan, ataupun dia takut pada kuasa, atau dia takut pada perkara yang boleh menjejaskan demokrasi. Baik, terima kasih ya. Itu cabaran kita lah pula. Ya. Sebenarnya dia tak takut, tapi itulah ya, nak membetulkan benda yang dah parah kan. Dia kena makan masa dan kita kena buat kerja. Ya. Buat kerja daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Memang kita nak tengok benda tu baik, bagus kan, tapi sebenarnya itu cabaran. Cabaran bila kita nak melaksanakannya. Sebab apa? Macam contoh kita kata kan, bila kita kata nak haramkan judi, ya, maka senang tu, orang Islam sendiri pun tak berapa nak setuju. Sah kawan kafir. Orang Islam sendiri pun tak berapa setuju. Dan bila dia haramkan, banyak pula komennya pula, cik beri sokong sikit, beri semangat. Tak ada senyap, macam tak berani ya. Lepas tu orang Islam kena bagus judi diharamkan, arak disekat. Itu bukan satu tanda orang kata apa? Orang kata solidariti kita, sokongan kita kepada ni. Begitulah ya. Apa rasuah pun memang ya, kita pun ada undang-undang, kita ada kuasa. Itu cabaran kita untuk memperbaiki, mengislahkan benda yang memang ada kerosakan. Mana kita kena buat kerja kan, dan mungkin kerja tu tidak berlaku sehari dua, tapi kita kena buat kerja berterusan dari segi ceramah, kena maklumkan, kena beritahu kesedaran masyarakat ya, kesedaran tentang rasuah ni kan. Tapi itulah, kita belum lagi berjaya sepenuhnya. Dan belum lagi nak berbangga contoh sebagai orang Islam bahawa kita menolak rasuah, sebab memang masih ada lagi kedengaran tentang isu-isu rasuah ni tuan-tuan ya. Mungkin kita tak kerja bidang tu ya. Kalau kita kerja bidang kontrak ni, saya saudara mara saya banyak kerja bidang tu ya. Kerja bawa mana dia ada lesen bawa parti dari luar kan, mana kena kan, diminta bukan sekadar dia memberi, dia minta beri. Antara apa permintaan dia tuan-tuan ya, permintaan dia cerut. Bukan cerut cak teko tu, cerut tu mahal, harga sebatang 500 tu. Tu benar tuan ya. Saya sepupu saya terlibat dengan ni memang kontrak ni kan. Pak saudara saya pun terlibat, tapi pak saudara saya beritahu saya kan, jangan diajar ada, jangan diajar benda macam ni. Memang dia selalu dalam bila nak masuk tender, dia akan ditanya dalam mesyuarat tu ya, dalam perbincangan dengan kawan dia, kamu beri apa nanti? Saya tak beri apa-apa tu, rezeki saya lah, dapat ke tak dapat, alhamdulillah dia dapat kan, dapat kontrak, dapat tender, dapat projek kan. Orang lain akan bertanya, kamu dapat nak beri apa nanti ni? Semua tu ya, benda-benda yang kalau kita terlibat dengan benda macam tu, jadi nak ajarnya kena islahkan, kena perbaikilah. Kena perbaiki daripada kita ke atas dan pemimpin ke bawah. Pemimpin pun kena dia ajar dan diasuh. Mana yang berminat dengan benda-benda rasuah ni, seeloknya pemimpin ni tak diberikan tempat sebagai memimpin masyarakat, memimpin negara. Memang dia akan rosak masyarakat ni. Kita sama-sama berdoa ya, moga-moga benda ni akan hilang daripada masyarakat kita, terutama pada tempat-tempat yang bekerja, yang memang tempat-tempat panas rasuah ni. Panas rasuah, kadang dia buat macam-macam ya. Cara nak ni rasuah ni macam-macam, servis kereta lah servis kereta kan, dan sebagainya lah. Nak cerita panjang ya, dan jadi insya-Allah doa lah, kita kena semangat lah ya dalam menterah ni ke perkara seumpama ini. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang lain tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ni, dan insya-Allah ditambahkan rasa faham dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi